Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura tazkira an-naf'a wal intifa' wal ifadatul istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillah maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertama-tama kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk meneruskan muzakarah kita, perbincangan kita pada kitab Risalah Al-Mu'awanah, untuk kita terus mendapatkan panduan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melalui kitabnya ini, untuk kita terus memperbaiki diri kita, memperbaiki tahap ubudiyah kita, tahap penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sedar, kita kena sentiasa merasa sedar diri bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita duduk di kedudukan mana sekalipun, kita kena sedar kita ni adalah hamba Allah. Maka kita kena terus cari macam mana untuk memperbaiki tahap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah, yang terbaik adalah melalui kita mencontohi ataupun melalui mengikuti jalan-jalan yang ditunjuki oleh orang-orang yang telah sampai ataupun telah mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad ni melalui kitab yang ataupun panduan yang telah ditinggalkan kepada kita ini, itu kitab Risalah Mu'awanah ini. Memang kitab ini adalah untuk tujuan untuk kita memperbaiki tahap ubudiyah kita. Bagaimana nak berjalan menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Setiap apa yang kita nak buat tu adalah tujuan semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang kita buat, kebaikan, kebajikan, tolong orang ke apa semua, amal ketaatan, ibadah, biar semua tu nak supaya Allah redha kita, Allah suka kita, Allah sayang kita, Nabi suka kita, Nabi redha kepada kita. Dan caranya adalah kita ikut apa yang panduan yang telah ditunjukkan, yang ditinggalkan oleh para ulama, orang-orang soleh yang telah sampai kepada tahap yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pada fasal yang seterusnya yang telah kita bacakan sedikit, iaitu fasal perihal menjaga tata tertib kenabian, iaitu apa hak Nabi buat tu kita ikut. Tu cara hak mudah untuk mendapat redha Allah Subhanahu taala. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hampir di sisi Allah Subhanahu taala, paling dekat, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Maka apabila kita ikut cara baginda, ikut cara Rasulullah, segi zahir dan batinnya, tu cara mudah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Hak zahir dan batin, bukan kata batin saja, hak zahir tak perlu pun. Yang penting batin. Kena zahir dan batin. Jangan kita tinggal hak zahir, sebab hak zahir pun Nabi tunjuk, Nabi ajar. Orang panggil hak syariat, hak zahirnya. Kena buat juga. Ada orang kata tak perlu zahir ni, yang penting batin, dalaman kena bersih. Tak. Sebab manusia tu ada zahir dan batin, kena luar dan dalam lah bersih, comel. Ikut cara Nabi. Hak zahir pun ikut cara Nabi, hak batin pun, akhlak yang batin pun kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita sambung kalam daripada Imam Haddad
Berkata Al-Imam Abdullah ibn Adawi Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sari salin fid darin amin. Iaitu jangan lupa membaca bismillah. Ini kita dah baca dah pada kuliah yang lepas. Iaitu setiap apa yang kita lakukan hendaklah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kita nak buat, mulakanlah dengan bismillah. Kita dengan menyebut nama Allah SWT, nama Zat yang Maha Agung, Tuhan kita, tuang kita, sebut nama tuang kita, kita hamba pada dia. Kita sebut makan ke, tidur ke, baca kitab ke, masuk masjid baca bismillah dah. Masjid baca bismillah tau, baca bismillah dah. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Masuk tandah baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan setiap perkara yang kita buat tu kita mulakan dengan bismillah. Tu cara juga untuk mendapat redha Allah, mendapatkan keampunan Allah, pandangan kasih sayang Allah SWT. Kita sebut nama dia. Nama yang hebat, yang agung. Bukan sebut nama orang lain. Sebut nama dia. Pasti Allah suka kita sebut nama dia dalam setiap hal perbuatan kita. Allah sukalah. Baik. Kemudian berusahalah jangan sampai anda memasuki sesuatu perkara dari adat kebiasaanmu, melainkan dengan niat yang baik. Jika anda memakai pakaian, hendaklah niat memakainya kerana hendak menutup auratmu yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menutupinya. Maka diperingatkan kepada kita sekali lagi supaya setiap perkara yang kita buat, dari segala perkara, daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita kena niat semata-mata nak dapat redha Allah Ta'ala. Kita buat ni sebab nak redha Allah, nak pandangan kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau buat kerana nak dapatkan pandangan manusia, dipanggil riak. Panggil riak lah. Ataupun tinggal suatu perkara, suatu amalan kerana manusia pun dipanggil riak juga. Contoh, dia tambuh pakai jubah, malu segang kat orang kata, dia tinggalkan sunnah tersebut. Maka itu dipanggil riak. Tinggal suatu amalan kerana manusia panggil riak juga. Bukan buat satu perkara saja kerana manusia nak dapatkan pandangan manusia, dipanggil riak. Tapi tinggal satu perkara kerana manusia pun dipanggil riak juga. Baik. Jadi setiap apa yang kita buat, kita kena niatkan, supaya setiap amalan yang adat kebiasaan kita itu diberi ganjaran oleh Allah SWT. Setiap perkara yang dibuat kerana Allah Ta'ala itu dikira ibadat. Kita makan sebab apa? Untuk menambah tenaga kepada kita, supaya kita dapat membuat amal ketaatan, boleh bantu orang, ada kekuatan untuk mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Hal tu dikira sebagai ibadat, diberi ganjaran, Allah pandang. Tidur sebab apa? Nak rehat supaya kaki bangun boleh beramal ibadat ataupun buat kebajikan, tolong orang dan apa-apa saja kebaikan. Kerana nak buat kebaikan kerana Allah Ta'ala, kerana Allah suka dan sebagainya. Kerana nak ikut jejak langkah Nabi SAW, kerana nak mencontohi orang-orang soleh, orang baik, dapat pahala belaka lah. Maka setiap benda kita buat tu kena niat kerana Allah Ta'ala, ikut cara Nabi, nak amal sunnah Nabi, nak tasyabuh. Tasyabuh ni menyerupai, semacam orang-orang soleh. Orang soleh, sebab Nabi kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan, dikategorikan sebagai golongan tu juga. Kalau orang kita mencontohi gerak geri kita, pakaian kita, akhlak kita seperti orang fasik, seperti orang kafir, maka kita akan digolongkan dengan golongan itu juga di akhirat. Walaupun jadi kita kena jadikan apa yang kita buat tu mesti menyerupai.
menyerupai sabda Rasulullah ataupun pewaris-pewarisnya daripada kalangan para ulama, orang-orang soleh dan sebagainya. Baik. Maka Imam Haddad mendatangkan contoh dari segi bab pakaian, hak zahir. Hak zahir ya. Maka kena ikut cara Nabi. Mula tu dengan niat dulu. Niat kena betul dulu. Pakaian benda adat kebiasaan kita tau. Adat. Tapi kalau kita betulkan niat, kerana menurut perintah Allah suruh tutup aurat. Tutup aurat antara pusat dengan lutut je. Ni pakai baju ni apa semua ni. Benda lain pula dia panggil kena tutup juga supaya menjaga maruah. Orang yang tak pakai baju, pakai kaplekat saja, mari sejik, tak pakai baju, dia anggap tidak ada maruah, harga diri. Kata apa dah pakai baju, apa tutup aurat dah. Hukum kata boleh tutup aurat, tapi tak ada maruah, tak ada adab. Tak ada adab. Maka kita elokkan daripada kena tomah dia orang, elokkan daripada menjadi fitnah kepada orang, dengan kena pakai sempurnalah. Keniat tu kerana nak ikut cara Rasulullah dan sebagainya. Baik. Kemudian Imam Haddad mengatakan lagi, mulakan memakainya, iaitu memakai pakaian itu dari arah kanan. Dari arah kanan jika pakaian itu gamis, iaitu semacam kemeja dan sebagainya, dan akhirkannya apabila menanggalkannya. Kalau kita, sebab Nabi SAW suka menganang, suka mulakan sesuatu perkara itu mula dengan kanan. Kerana Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Nabi SAW lebih suka, sangat suka untuk memulakan suatu perkara tu dengan kanan dulu. Pakai selipar, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Sikat rambut, belah kanan dulu. Mengambil wuduk, basuh belah kanan, tangan kanan dulu, kaki kanan dulu, dan segala urusan-urusan lain suka dengan kanan dulu. Boleh tak nak berwuduk tu kita basuh tangan kiri dulu? Boleh tak? Boleh tak, masalah. Maka menyalahi Nabi SAW. Tapi jangan kita buat tu dengan sebab nak meremeh-remehkan, nak meremeh-remehkan sunnah Nabi. Tak apa, kiri dulu pun bukannya haram, sunnah je pun, sunat je. Dengar ramai kita dengar sunat je, tu seolah meremehkan, merendahkan amalan sunnah. Sunnah je, bukan wajib. Hanya lagi benda lain. Jangan. Sebab pernah berlaku seorang sahabat, dia makan dengan tangan kiri. Tangan kiri ditegur oleh Nabi. Makan tangan kanan. Dia kata tangan kananku tak mampu. Padahal boleh je, tapi dia meremehkan. Meremehkan. Nabi kata mu tak akan mampu sampai bila-bila. Serta-merta tangan je jadi lupuh, tak boleh makan dengan tangan kanan. Sebab meremehkan sunnah Nabi SAW. Kalau tak boleh buat, jangan kita tu petikai ataupun kita mengatakan sesuatu yang mana kata-kata yang meremehkan, merendahkan. Jangan. Ataupun kalau orang tengok orang pakai buat sunah-sunah, set ni pokok. Apa? Kalau dulu kok set tabligh. Pakai celuk. Set tabligh. Pakai celuk. Dan meremehkan. Padahal mereka tu mengamalkan sunnah Nabi. Mereka nak mempamerkan, tolong pamerkan ni sunnah Nabi. Bagus tu. Kita menghina pula. Jangan, boleh jadi jatuh kepada kufur dan sebagainya. Maka mulakan setiap urusan kita, perkara kita dengan kanan. Masuk masjid, tempat-tempat yang mulia, tangan kaki kanan. Dan apa sajalah yang kita nampak benda yang molek tu, mulakan dengan kanan. Tempat yang dah molek, mulakan dengan kiri. Seperti tandas dan sebagainya. Baik lagi. Dan bila nak buka,
buka sebelah kiri. Nak buka tu belah kiri dulu. Kalau kemeja lah, kalau baju apa, baju macam gini pakai kanan dulu gitulah. Masuk kanan, tangan kanan dulu. Okey. Baik, berkenaan dengan pemakaian ni ada disebutkan sikit lagi dalam beberapa kitab. Baik. Antara adab-adab lain berkenaan dengan memakai baju ni ataupun pakaian, iaitu tidak memakai baju di hadapan orang lain. Tidak memakai baju di hadapan orang lain meskipun di hadapan anaknya sendiri yang masih belum balik, kerana hal tersebut dapat menghilangkan muruah harga diri seseorang kecuali jika darurat. Tidak berpakaian di depan orang. Tak tutup aurat dah, pakai plekat ke, pakai ketuala ke, tutup dah pusat ngelutut tu, tapi tak pakai baju. Itu dianggap sebagai tidak ada harga diri, walaupun di depan anak sendiri. Sebab tu kalau kita tengok amalan orang ni, ulama-ulama, mereka pergi tandah ke apa ke, tak pakai baju dalam. Muka ni baju dalam, baju silet putih tu tak tanggap. Tubik tandah pakai dalam keadaan berpakaian. Masuk tandah pakaian, keluar tandah pun dalam keadaan berpakaian. Tak keluar dalam keadaan tak pakai baju, pakai tuala saya, tak ada. Berpakaian. Mandi pun, mandi sungai ke apa, pakaian. Kecuali dalam keadaan darurat lah. Dalam keadaan darurat. Supaya nak menjaga maruah. Kadang-kadang ada cacat cela daripada tubuh kita. Orang tengok, uduh. Orang tengok, uduh. Jadi jatuh harga diri ataupun maruah kita. Tidak memakai baju yang ketat sehingga nampak bentuk badan, terlebih lagi para wanita. Pakaian-pakaian yang ketat, kerana kalau lebih-lebih ke kaum wanita lah. Sebab seluruh tubuh badan kaum wanita itu sebenarnya adalah aurat. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki adalah aurat. Aurat. Dan kalau terdedah, dia boleh mengundang fitnah. Menyebabkan orang tergoda, tertawang, tertarik. Kalau ikutkan dalam mazhab kita, aurat bagi seorang perempuan itu seluruh tubuh badan dia. Kalau di sisi, kalau ada bersamanya lelaki ajnabi. Kalau dalam solat tu tak ada lelaki ajnabi, muka sajalah, muka dan tapak tangan. Tapi kalau ada lelaki ajnabi, maka auratnya adalah seluruh anggota badan, termasuk habis. Sebab semua tu mengundang fitnah. Jadi yang diamalkan sekarang, tutup kepala, badan, sampai kaki lah. Muka, tapak tangan, kaki terbuka. Tapi sebenarnya muka pun sebenarnya itu yang menyebabkan orang terfitnah. Tengok muka Allah comelnya, padahal bini orang tu sudah bahaya. Bahaya, fitnah. Bahaya. Jadi sekarang kita tengok bagaimana hal keadaan sekarang. Keadaan wanita-wanita muslimah sekarang, dia jadikan fashion pula. Bernikah dah comel dah, nikah tu nak tutup, tapi duk berselfie pula, update dalam status Facebook lah apa, nak tunjuk pula pamer. Kadang berhias pula, berkelik-kelik pula, bergelik-gelik pula. Padahal kita pakai tu untuk mengelak daripada pandangan manusia, pandangan orang lelaki ajnabi, pandangan mata-mata jahat. Zaman Rasulullah, sahabat Nabi kata, zaman kami, wanita ni kami tak tahu mana belakang mana depan. Tak tahu mana belakang mana depan. Mana tutup belaka. Tutup belaka. Dan itulah yang diamalkan oleh orang Hadramaut yang mengamalkan 100% mazhab Syafi'i. Tutup semua. Dah nampak lah, dia ada lah nampak bahagian mata ni, bahagian kain hak jarang boleh nampak jalan. Tapi tutup belaka.
Ada juga setengah tu nampak mata saja. Tapi kebanyakan yang mengamalkan satu patuh mazhab Syafi'i, yang berpegang pada mazhab Syafi'i, memang tutup belaka. Dah nak buat haji, tak boleh pakai budah ni, tutup muka. Sebab nak ngelakkan daripada fitnah, dia pakai juga, tapi pakai topi. Pakai kek. Kek tu jadi kain ikut tu duk depan lah, duk kena muka. Sampai tahap tu dia nak jaga maruah kaum wanita daripada terfitnah ataupun menjadi fitnah. Kita carilah elah macam mana pun biar boleh juga. Menggunakan hukum hakam tu mengikut kehendak nafsu. Mazhab ni boleh, mazhab ni boleh, ni tak boleh. Mencari hukum hakam mengikut kehendak nafsu dia. Baik, lagi contoh yang disebutkan hadis Nabi SAW berkenaan hal ni, yang artinya dua jenis dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya, iaitu kaum yang membawa cambuk, iaitu cemeti seperti ekor sapi. Mereka menggunakannya untuk memukul manusia. Dan para wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Mereka berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggok-lenggok kepala mereka bagaikan punuk unta yang condong disanggul. Yang ni sanggul, buat sanggul. Sanggul pula. Mereka tidak akan masuk syurga. Mereka la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk syurga, bahkan tidak akan dapat mencium wangian syurga. Padahal wangi syurga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian yang sangat jauh. Dia mengatakan 500 perjalanan, 500 juta tahun perjalanan, bau dah, boleh bau dah syurga ni, wangi dia. Itulah keadaan wanita akhir zaman sekarang, tutup aurat tapi pakai ketat. Pakaian tu ketat sehingga nampak bentuk tubuh badan. Patutnya kena pakai longgar-longgar untuk elokkan nampak bentuk tubuh badan. Bentuk tubuh badan. Suruh pakai tudung labuh supaya tutup bahagian dada. Sebab mata ni dia suka tengok sesuatu yang menonjol. Sesuatu yang menonjol. Kalau bahagian muka apa yang menonjol? Bahagian badan, bahagian mana yang menonjol? Yang menonjol tu dia nampak tu dulu. Roliknya. Orang yang menonjol di kalangan ramai ni ada yang menonjol seorang. Tu yang nampak. Jadi kita kena tengok, kena cek daripada kalangan anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana pakaian mereka. Sempurna tak lagi tutup aurat? Adakah masih lagi terdedah ataupun pakaian yang boleh menyebabkan fitnah, yang berbentuk-bentuk ketat yang menyebabkan bentuk badan tu nampak. Kena tengok, kena cek, kena tegur. Dan jangan, kalau anak tu kena ajar dari kecil lagi. Jangan kata kecil lagi. Jangan. Biar biasa daripada kecil. Umur 5 tahun, 4 tahun tu ajar dah pakai tudung, pakai hot longgar-longgar. Kecil lagi biar pakai skirt dulu, pakai ni biar. Kecil lagi. Dah besar, dah dia suka, nampak suka dah orang duk puji-puji sok-sok. Kak. Jangan tidak memakai baju yang nipis sehingga nampak warna kulit. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Tidak memakai baju yang berwarna mencolok agar orang lain tidak dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Memakai baju yang berwarna putih. Pakai baju yang warna putih sebab Nabi suka warna putih. Khairu siyabikum al-bayad fa'albisuha. Sebaik-baik pakaian kamu adalah warna putih, maka pakailah. Nabi suka pakai pakaian warna putih, terutama sekali pada hari Jumaat. Hari Jumaat serba putih. Serba putih kau boleh. Lepas ni pakailah serba putih. Carilah yang serba putih, piah putih, baju putih, kain putih.
Ada kalau ada ridak. Sunnah Melaka ni amalkan, kita hidupkan. Serbang, jadikan hari Jumaat hari nak mengamalkan segala sunnah Nabi. Mungkin hari lain kita tak apalah, lebih kurang je. Hari Jumaat untuk Rasulullah, mengamalkan segala sunnah Rasulullah. Daripada bangun tidur, sapalah tidur balik. Daripada malam Jumaat tu, sapalah petang Jumaat keesokan tu. Apa yang kita tahu tu kita amal belaka. Baik, lagi ada beberapa faedah. Okey. Ada berapa faedah? Satu faedah ataupun satu faedah lah, panggil apa? Amalan lah, satu amalan bagi sesiapa yang salah pakai baju terbalik. Kadang-kadang kita salah pakai baju terbalik. Aku t-shirt ke, apa pakai baju terbalik kau? Orang tegur. Ada satu amalan yang dengan amalan ni dapat mengundang rezeki. Dapat mengundang rezeki. Dan dia dikatakan mujarrab oleh orang-orang soleh, para ulama kata mujarrab. Iaitu dengan apa? Bila kita nampak kita pakai baju terbalik, t-shirt terbalik ke apa terbalik, jangan tanggal lagi. Jangan tanggalkan lagi, tapi hadiahkan dulu Fatihah kepada Abdullah Al-Aidrus. Hadiahkan dulu Fatihah, bacaan Fatihah kepada Abdullah Al-Aidrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Lepas baca Fatihah barulah tukar ataupun terbalikkan pakai sekali. Ni ulama kata sangat mujarrab untuk mengundang darahim. Mengundang duit lah, rezeki, wang, murah rezeki katanya. Tapi hak tak sengaja lah, bukan hak sengeleng. Tak sengaja, bukan sengeleng, tak ada pitih waktu balik pakai baju balik, baca Fatihah. Tak, tapi yang tak sengaja. Satu lagi faedah bagi orang yang hilang barang, bagilah amalan ni. Hilang barang begitu juga. Orang yang hilang barang, apa-apa barang, hadiahkan Fatihah kepada Syekh Ibrahim Al-Adham, Syekh Ibrahim Al-Adham dengan siapa, Habib ataupun Imam tadi Abdullah Al-Idrus dengan la ilah, tak ingat seorang lagi. Tak ingat seorang lagi, namanya Al-Attas, Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Tiga orang ni niatkan Fatihah kepada Syekh Ibrahim Adham, kepada Imam Abdullah Al-Idrus dan juga kepada Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Fatihah. Jangan baca lagi. Sebut ya, Al-Fatihah. Jangan baca lagi. Jumpa barang baru baca. Dan amalan ni sangat-sangat mujarrab. Dan saya dah pernah cuba terang-terang je, terang-terang jadi sangat je. Dan ke orang lain pun jadi juga. Beberapa kali terang-terang je dalam keadaan tak yakin. Dalam keadaan tak yakin. Ni faedah yang siapa yang nak amal silakan boleh amalkan. Dan ni adalah amal yang disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga yang tadi, siapa yang salah pakai baju terbalik tu bolehlah amalkan untuk supaya dapat mengundang rezeki kepada kita. Al-Fatihah baca. Ni bacalah, baca Fatihah tu kita hadiahkan kepada Abdullah Al-Aidrus. Baca terus. Ada pun tadi hilang barang tu jangan baca lagi. Sebut tu Al-Fatihah. Jangan baca lagi. Bila jumpa barang baru baca. Baik. Dan doa bila pakai baju apa dia? Alhamdulillahillazi kasani haza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Boleh ingat tak? Alhamdulillahillazi kasani haza. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ni. Wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah, dan mengurniakan kepadaku tanpa
daya upaya aku. Tak perlu aku pergi jahit, pergi apa, tenung kain apa semua. Mudah dapat. Alhamdulillah mudah nak dapat pakaian ni. Maka Nabi kata siapa yang baca doa ni ghufira, akan diampunkan baginya dosanya yang lepas dan akan datang. Ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang dosa yang lepas dan akan datang. Dah, tu fadilat dia. Setiap kali pakai baju bacalah doa ni. Allah nak ampun dosa kita. Mudah untuk dapat keampunan dosa Allah Taala, daripada Allah Taala, maka baca. Begitu juga siapa yang baca doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min khairi hauli minni wala quwwah, sama juga. Siapa yang baca doa ni akan diampunkan segala dosanya. Ya, siapa yang ikut apa yang Nabi buat akan diampunkan segala dosanya. Ya, berdasarkan firman Allah Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad pada umatmu, kalau kamu semua sayang Allah, ikut aku, ikut cara aku, ikut apa yang aku khabar, apa yang aku amalkan, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang kamu, kasih kamu, cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dah benarlah apa yang Nabi khabar tu. Siapa baca doa ni, Allah akan ampun dosa dia. Siapa yang buat gini, Allah ampun dosa. Siapa amal sunnah Nabi, Allah ampun dosa dia. Bersih diri dia, zahir dan batin. Atau kita nak, kita ni penuh cacat cela, kita ni diri ni penuh dengan dosa. Jangan kita anggap kita ni suci. Allah. Baik. Tu buat pakaian. Dan juga bila kita pakai tu jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Mana jangan nak nunjuk-nunjuk sehingga menyebabkan orang dikata orang, dicaci orang, ataupun orang miskin tengok Allah, rasa kau rendah diri masa itu. Ramai orang ni suka menayang-nayang. Apa yang dia dapat tu macam-macam lah, makanan lah, kereta, suka tunjuk ke orang, tayang-tayang. Itu boleh menyebabkan kalau orang miskin tengok tu rasa gana, sedih tengok, hilang berkat. Sebab tu ulama kata tak molek beli makanan di pasar. Sebab apa? Telah jatuh pandangan orang miskin terhadap makanan tu sebut. Orang miskin tengok, oh nak beli tak mampu. Jatuh pandangan orang miskin. Jadi hilang berkat. Ada pendapat kata, ulama kata dalam kitab Ta'lim ada sebut. Tak? Apatah lagi kita suka sangatlah tunjuk-tunjuk. Makanan dia ambil gambar, post Facebook lah. Dah. Kadang-kadang tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah dah. Nak menceritakan ni nikmat Allah beri pada aku, dah menayang-nayangkan. Tak boleh, kena jaga juga benda tu. Menyebabkan orang iri hati, dengki, mengundang iri hati orang. Orang tu tak ada benda pun, tiba-tiba tengok gini rasa timbul pasang iri hati. Kita kan boleh, orang ni lemah, jangan kita buat orang tu jadi deki pada kita. Tak? Kita tolong-menolong lah. Tak? Bukan semuanya orang hebat macam kita. Baik, rasa setakat tu dah dulu. Kita sambung lagi. Maka hari ni kita belajar buat pakaian. Maka apa yang sedikit tu boleh amalkan. Amalkan dulu sedikit. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Itulah. Dan apa yang kita dapat ni adalah semuanya untuk ke arah untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Kita jangan anggap remeh. Benda simple sangat. Bak pakaian je, bak gini yang simple sangat. Kita nak cakap benda hebat-hebat lah, besar-besar. Dak, hak ni, hak kecil pun kita anggap remeh. Hak besar jangan cakap banyak lah. Tak? Yang paling kecil sekali yang disebutkan Nabi SAW ambil berat sekali, benda apa? Bak gosok gigi. Ramai ni bak gosok gigi. Benda kecil sekali tu Nabi ambil berat sangat. Bak bersiwak lah maksudnya, bersiwak.
Sampai tahap Nabi kata, kalaulah dak memberatkan ke atas umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali nak solat, setiap kali nak berwudu. Maknanya ambil berat sangat bab kebersihan. Zahir baru pergi ke arah batin lagi. Dah, buat zahir dulu, kemas dulu. Wallahu alam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.